mata dia and lidah dia terkeluar daripada tempat asal dia. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream Malam Sepi berteman kembali. Kepada korang yang baru lagi sampai dekat channel Physics Cream ni, mungkin ada member ajak tengok, mungkin ada family yang suruh korang tengok, aku cakap selamat datang. And jangan lupa subscribe, like, comment and share, and jangan lupa hit notification button. So bila kita orang update video-video baru, korang akan dapat notifikasi dulu, okay? So sebenarnya saja aku nak beritahu sebelum kita mula cerita seram ni, aku saja nak beritahu kalau video ni dah di upload nanti, which is hari Khamis, dalam 2 hari lepas, kalau tak silap aku, adalah birthday ayah aku. So aku nak dedikasikan dekat video ni, happy birthday ayah, semoga panjang umur, murah rezeki and ceria di sisi keluarga tercinta. And lagi satu, terima kasih. Nampak, ayah aku punya birthday, aku yang minta hadiah, Habib. Terima kasih ya. So kita tak nak buang masa, aku persembahkan kepada korang malam ni 3 kompilasi kisah baharu, which is kisah Remang Malam Hospital. So untuk kisah pertama malam ni, kita belum masuk tajuk lagi. Aku saja nak bagi tahu, kisah pertama malam ni adalah kisah yang terjadi kepada seorang bapa yang diceritakan oleh anak dia sendiri. So jom kita selami kisah pertama malam ni. Kisah yang aku bagi tajuk, Ibu Ampunkan Aiman. Untuk kisah Ibu Ampunkan Aiman ni, dia bukan kisah pasal Aiman tu sendiri, tapi kisah pasal Encik Zul, iaitu pekerja hospital. So apa relate Encik Zul dengan si Aiman ni kan? So ni cerita dia. Kisah ni berlaku semasa Encik Zul, dia dah kerja lama dekat hospital, tapi ada satu masa ni dia ditugaskan untuk handle kes-kes orang yang kena hukum gantung sampai mati. Tapi kerja dia ni senang je. Kerja dia bukan jenis orang yang kena tarik tuas and hukum orang gantung. Tak, dia ni kerja sebagai second confirmer, which is dia ni lah yang bila doktor dah sahkan okay, si pesalah ni dah mati, dia ni menjadi orang kedua dan akan check balik sama ada dia ni betul-betul dah mati ataupun belum. So kerja Encik Zul ni adalah just standby kat dalam bilik mayat tu, tunggu mayat sampai and buat pengesahan kedua. So diorang pun tunggu dekat bilik mayat lah, sementara menunggu mayat yang dihukum gantung tu sampai. Ni merupakan kes pertama yang dihandle Encik Zul ni. So bila tunggu, ada satu troli masuk dalam bilik mayat tu, sementara dekat atas troli tu ada beg warna hitam. Yap, beg mayat lah. So diorang pun okay, diorang buat macam biasa, kita kena buat pengesahan. Tapi diorang tak buka lagi, sebab bagi Encik Zul ni kerja sebagai macam dalam hospital ni, dia dah tak kisah tau. Dia tak kisah nampak mayat tu berkecai, mayat tu hancur dekat tengah jalan, terperuk, terburai, tak kisah. Dia macam benda tu dah biasa-biasa lah. So dia expect setakat hukum gantung ni apa lah sangat, tak seram lah, macam tu lah. Nampak macam tak seram. So diorang pun buka. So Cik Zul ni pun buka beg, and Cik Zul ni kata dia macam nak pengsan tau tengok keadaan mayat ni, sebab mayat ni mata dia terbeliak. Tapi bola mata tu dah keluar daripada soket mata. Bola mata tu keluar daripada soket mata dengan lidah terjelir. Keperitan dia tu sampai mata dia and lidah dia terkeluar daripada tempat asal dia. Diorang pun macam kemas-kemas mayat tu, diorang masuk ke balik bola mata kat dalam soket, diorang lipat gulung lidah tu masuk balik dalam mulut, ikat habis tali kan, tak nak bagi terkeluar balik. And diorang pun buat pengesahan kedua macam biasa. Untuk pengetahuan korang, pejabat pengesahan mayat and bilik mayat tu sendiri adalah 2 tempat yang berbeza, tapi diasingkan oleh satu tembok je.
Maknanya contoh sini pejabat, and then sebelah dia tu bilik mayat. Pejabat kau keluar, sebelah dia bilik mayat. Macam tu. So masa diorang tengah isi butiran-butiran mayat ni, sementara menunggu tuntutan waris terhadap mayat tu, diorang dengar ada suara tangisan daripada bilik sebelah. Macam tu diorang dengar. And masalahnya bukan Encik Zul seorang yang dengar. Encik Zul bersama 3 orang lagi yang dekat dalam pejabat tu dengar benda yang sama. Mula-mula buat lag lah, tengok phone kan, lag. Dengar macam sayup-sayup kan, dengar macam salah dengar ke ni kan. Tapi makin lama suara tu makin jelas. And diorang dah tak boleh hiraukan dah suara sebab memang jelas. Tiga-tiga dengar, masing-masing dah tengok sama sendiri kan. Macam tu, semestinya dah cuak lah, dah rasa cuak. And suara tu dikatakan makin lama makin kuat, sampai diorang dapat dengar dengan jelas. Ibu, ampunkan Aiman. Ibu, maafkan Aiman. Macam tu. Kalau korang dengar kat bilik tu memang, uish, dia bilik besi mesti bergema kan. And dia kata masa diorang dengar tu, diorang takkan ada orang nak prank pula dekat dalam bilik mayat. Orang gila pun tak nak weh prank buat suara macam tu kat dalam bilik mayat. Apa kejadah dia. Lepas tu, lepas dah settle semua urusan mayat ni, disebabkan mayat belum dituntut, and bilik mayat and pejabat tu terletak betul-betul kat hujung koridor. Okay, kat hujung koridor. And bila diorang keluar pejabat, diorang nak turun kan, macam turun ke bawah koridor, diorang kena lalu bilik mayat. Bilik mayat ni pintu dia macam ni tau, petak yang dua, yang kau kena buka dua tu, tapi ada tingkap kecil. Kalau korang selalu tengok cerita pasal doktor kan, dia ada macam satu bilik yang ada tingkap kecil, tapi ada dua daun pintu. So Encik Zul ni masa tengah lalu nak dah keluar pejabat kan, tengah lalu sampai kat depan bilik mayat, dia macam rasa tertanya-tanya, apa benda, suara apa tu. And then dia macam, kalau ikut memang tak nak tengok, tapi tak tahu kenapa perasaan tertanya-tanya dia tu macam membuat-buat gila. And dia macam, dia pun jeling. Masa dia jeling, masa dia tengok kat tingkap kecil, dia nampak ni bai. Dia nampak ada sosok tubuh seorang lelaki bogil. Dia tak berpakaian, meratapi satu kubikel mayat tu yang bersih. Encik Zul ni dia pandang dari belakang kan. So dia nampak orang lelaki tu bogil dekat depan bilik mayat. Ampunkan Aiman, ibu. And Encik Zul ni confirm, dia tersangat pasti kubikel bilik mayat tu adalah bilik yang menempatkan mayat first diuruskan tadi. So diorang ni pun macam memang dah tak tahan. Dia nampak member dia belah, Encik Zul ni pun dah mencecek ikut follow. Dah nampak benda tu, siapa tak seram, macam cerita It. So settle untuk kisah pertama. Kau bayangkan orang yang dah kerja lama, yang nampak macam darah-darah, nampak benda seram pun buat lag tapi nampak ni nampak susuk tubuh yang sepatutnya tak nampak Mana tak seram kan. So kita move up ke kisah kedua malam ni. Kisah yang bagi aku agak unik. Dan kisah ni aku bagi tajuk, okey, dia dah nampak. So kisah okey, dia dah nampak ni mengisahkan mengenai seorang doktor yang kita bagi nama dia Dr. Arif. So Dr. Arif ni satu malam dia ditugaskan on call. Maknanya kalau ikut kefahaman aku doktor yang ditugaskan on call akan perlu, orang cakap, kau kena bersedia dalam apa-apa situasi. Maknanya kalau kau bertugas sebagai on call malam tu, kalau kau nak tidur ke, kau dapat panggilan tiba-tiba, kau kena datang. Kau nak makan ke, kau nak rehat ke, kalau kau dapat panggilan je, kau kena datang. Itu kalau ikut kefahaman aku Kisah ni berlaku ketika Dr. Arif dapat panggilan telefon daripada seorang pengawal keselamatan perempuan. So dia dapat panggilan telefon, Assalamualaikum,
boleh saya bercakap dengan Dr. Arif? Macam tu. Dr. Arif ni macam, aduh, dia baru nak rehat kan. So dia macam, tak apa lah, basah tekak. Lepas tu dia cakap, ya saya, Dr. Arif bercakap. Lepas tu perempuan ni cakap, doktor on call ke malam ni? Dr. Arif ni macam, kalau dapat panggilan daripada pengawal keselamatan, so ada something berlaku kat ward lah. Dia kata, saya on call malam ni. Kenapa Lepas tu pengawal keselamatan kata, tadi doktor ke orang terakhir yang keluar daripada bilik jabatan sekian-sekian? Lepas tu dia kata, saya yang keluar. Kenapa saya terlupa nak kunci pintu ke? Lepas tu dia kata, oh tak, tadi masa lepas doktor keluar, dalam pukul 10 malam kami terima panggilan telefon daripada seorang perempuan. Dia cakap dia terkurung kat dalam bilik jabatan tu. Doktor ni macam, ada orang terkurung? Sebab tadi sebelum saya tutup, saya dah check and memang tak ada orang. Dia cakap macam tu. Pengawal keselamatan, dah check Lepas tu dia kata, kami memang akan check, SOP kami memang akan check. So lepas tu pengawal keselamatan cakap, itulah tu, saya tadi lepas dapat panggilan telefon tu, saya datang sana and saya buka lah pintu bilik jabatan utama. Tak ada orang. Tapi saya tak boleh masuk bilik-bilik jabatan yang lain. Maknanya dalam satu macam bilik, kau boleh buka pintu bilik pertama, tapi kat dalam tu ada bilik-bilik lagi, and bilik-bilik tu yang dia tak boleh buka, pengawal keselamatan ni. So Dr. Arif ni pun macam, dia tahu ada kunci kat dalam sebuah bilik, which is bilik Puan Zura. Tapi dia macam pisang pula nak suruh pengawal ni cari. Dah lah dengan tak ada kunci kan. So, dia tak apalah, kalau macam tu awak tunggu sana, saya datang. Lepas tu perempuan ni okey. So dia pun tunggu. Dr. Arif ni pun macam turun sambil melihat WhatsApp dekat handphone dia. Dia baca kan dekat handphone dia baca. Masa sementara turun dekat lobby tu, dia tengok WhatsApp group. Takut-takut kalau ada orang yang terperangkap tu bagi tahu apa kat dalam grup yang dia terkurung. Tapi message last dekat dalam grup WhatsApp tu adalah daripada bos orang, cakap breakfast will provide tomorrow. Tu je. Lepas tu dah tak ada message lain. And then Encik Arif ni pun sampai dah dekat macam kaunter pengawal keselamatan tu lah, tertingkap tu. Dia cakap, okey jom kita pergi check perempuan tu. Dekat kaunter tu ada dua pengawal keselamatan, seorang lelaki, seorang perempuan. So yang ikut dia tu lelaki lah. Kata okey jom. And then dia follow Dr. Arif ni pergi ke jabatan sekian tu. So diorang pun masuk bilik jabatan yang first, yang diorang pun masuk bilik jabatan yang dimaksudkan tu. Dia masuk. Lepas tu diorang pergi dekat bilik Puan Nora tu lah, nak ambil kunci yang ada dekat satu bekas kunci. Dia pun datang and ambil, and bila diorang nak keluar ni, tiba-tiba macam tu, walkie-talkie dekat pinggang pengawal keselamatan ni bunyi. Korang tadi perempuan tadi telefon lagi. Dia cakap dia dengar suara korang. Macam tu. Dia cakap dia dengar suara korang. So maknanya betul lah, perempuan tadi kat dalam bilik jabatan tu. So diorang okey. Tanya perempuan ni dia kat ni. Lepas tu perempuan and then pengawal keselamatan perempuan ni cakap, dia kata dia dengar suara korang dekat sebelah, bilik sebelah. So maknanya tadi kan diorang masuk buat bilik Puan Nora, and sebelah tu ada bilik, which is bilik Encik Yus. And bilik tu, kalau ikut apa yang Dr. Arif kata, bilik tu dia jarang nampak Encik Yus ni guna. Maknanya bilik tu mungkin jarang lah digunakan, sebab Encik Yus ni lebih suka guna bilik yang dekat dengan gym. Ada satu bilik lagi. So maknanya bilik tu just macam mungkin letak barang and then tinggal macam tu je. So diorang okey, so ada kat bilik sebelah lah. So diorang pun buka kunci. Ambil kunci. Dr. Arif ni pun, siapa lah terkunci? Dalam hati dah macam nak minta maaf lah terkunci. Buka. Gelap. Selalunya kalau orang, bila kita buka terus datang kan. Tapi dia buka, gelap. Tak ada orang. So dia pun buka lampu kan. Buka lampu yang mengejutkan orang. Tak ada orang, babe. Tak ada orang. So diorang ni pun macam
pandang masing-masing lah. Lepas tu dekat atas satu meja dalam bilik tu ada ganggang telefon tau. Ganggang telefon yang pejabat punya yang angkat tu kan. Tapi ganggang telefon tu bukan dekat atas telefon. Dia dekat ni dah ke bawah meja. Maknanya macam, kau faham tak? Dia terjuntai kat bawah meja. Macam tu. Ganggang tu dia bukan dekat tempat telefon. Dia terjuntai kat bawah meja. Diorang macam takkan orang ni nyorok kat dalam bawah meja pula. Meja yang bawah, yang korang tak boleh nampak bawah tu. Macam takkan dia nyorok kat sini pula kan. Bila diorang nampak phone tu terjuntai, si pengawal keselamatan ni macam, kau bayangkan meja, dia macam nak tengok bawah meja. Walkie-talkie dia sekali lagi bunyi. Dia dapat pesanan daripada pengawal keselamatan perempuan. Cakap, oh okey. Dia dah nampak korang. Wih, diorang masuk tadi tak ada orang. Tiba-tiba masa dia buka lampu semua, dia kata perempuan tu dah nampak diorang. Ya alamak, meremang. Yang pelik, siapa yang cakap dengan pengawal keselamatan tu? Sebab kan phone tu kat terjuntai kat bawah meja. Siapa yang cakap dengan perempuan tu? Kau bayangkan kalau diorang nampak ada benda yang macam ni, tengah pegang ganggang telefon tu. Diorang dah tak sedap. Bila dengar je macam tu, diorang lari pergi dekat kaunter tu balik. So si perempuan pengawal keselamatan ni cakap, asal korang ni lari-lari macam nampak hantu, cakap yang tu. Diorang pun cerita semua yang diorang kena. Perempuan tu macam, wih, dia tepuk mulut dia sebab macam celupa kan cakap benda tu. Dan pengawal keselamatan ni kata macam, doktor, kita kena patah balik. Tu doktor ni, kau serius lah? Dia kata, tadi tak kunci, pintu tak kunci dengan lampu terbuka. Esok kalau tak tutup ni mampus saya, doktor. Doktor macam, betul ke kan? Aku on call malam ni, tiba-tiba ada pintu tak kunci dengan lampu terbuka bagai. Tak apalah, kita patah balik. Tapi diorang ajak dua lagi pengawal keselamatan tambahan. Diorang pun masuk bilik asal. And then sampai kat pintu tu, sampai kat bilik tu, bilik Encik Yus tadi, diorang pun nak tutup lampu semua. Sampai dia nampak ganggang telefon tu, dia punya telefon tu dah letak balik. Tadi masa diorang tinggalkan tu terjuntai bawah meja kan. Ni diorang datang ni letak balik. And yang mengejutkan diorang, telefon tu berbunyi trin. Yang Dr. Arif dengan si pengawal lelaki ni dah pandang masing-masing. Tiba-tiba ada pengawal seorang yang tambahan tu, dia pergi angkat, babe. Dia pergi angkat. Assalamualaikum, kami daripada Jabatan Keselamatan, ada apa ya? Cakap tu. Dia dengar dekat hujung talian cakap, terima kasih. Macam tu. Sambil dengan gelak mengilai dia. So Dr. Arif ni pun Dr. Arif ni dengan yang member ni semua dah pisang lah. Sebab diorang tak tahu apa yang diorang lepaskan malam tu. Tapi apa yang pasti, sekarang dia dah bebas, babe. So untuk kisah tadi, memang diorang ni tak nampak susuk tubuh yang menakutkan kan. Tapi bagi aku, walaupun dia tak nampak, tapi cerita ni seram tau. Bagi aku cerita ni agak seram tau. Sebab manusia ni dia takut dengan benda yang dia tak nampak. Kalau dia nampak benda seram tu memang seram. Tapi kalau dia tak nampak tu, fikiran dia lagi melayang. So kita move up ke kisah ketiga, which is kisah terakhir malam ni. Kisah yang aku bagi nama Kad Katil tu lah. Kisah ni diceritakan oleh mak aku sendiri, yang mana kisah ni berlaku kepada pak ndak aku. Okey. Masa tu pak ndak aku terlibat dalam sebuah kemalangan yang melibatkan motosikal. So pak ndak aku ni dimasukkan dalam salah satu ward dekat hospital lah. Pak ndak aku punya kecederaan ni dikira agak serius, agak macam
bukan serius, agak berat lah. Sebab dia diletakkan dekat ward macam asing daripada ward-ward yang lain. Kalau ward lain kan macam ada lobby, terus ada, kau nampak ada katil-katil biasa, katil-katil macam tu. Tapi pak anda aku ni dia ditempatkan dalam sebuah bilik, di mana sebuah bilik tu ada 2 katil. Memang macam untuk betul-betul untuk yang kecemasan punya. Dikatakan yang kecederaan pak anda aku ni agak berat sikit, sebab tempoh masa di dalam hospital tu agak lama, dalam sebulan macam tu. Nak dijadikan cerita, satu malam sedang pak anda aku ni duk relax kan. Macam biasa, hari-hari biasa, malam-malam biasa. Time tu feed screen tak ada lagi. So pak anda aku tak boleh layan feed screen. Pak anda aku ni macam biasa lepak. Sebab orang yang masuk hospital malam-malam tak ada kerja. Kau nak buat kerja tapi kau tak ada kerja. Faham tak? Sebab nak berjalan kaki sakit. So apa yang pak anda aku ni mampu just tengok tingkap kan. Mungkin nyanyi, hiburkan hati sendiri lah, senang cakap. And tengah duk rehat dalam pukul 1 macam tu, tak boleh tidur. Sebab selalunya kalau orang dalam hospital ni memang susah nak tidur. Sebab kawasan sepi, tak ada orang nak teman. So tak ada orang sembang. Pak anda aku ni pun lambatlah nak tidur. So sedang pak anda aku ni rehat, hiburkan diri kan, tiba datang seorang pakcik. Siapa pak anda aku ni? Assalamualaikum. So pak anda aku ni macam, pakcik, Assalam. Ada apa? Tu pakcik ni macam, pakcik tak ada, saja tengok. Sambil-sambil dia ni nak dijadikan cerita macam tu lah. Sambil-sambil dia ni duk usap kaki pak anda aku. Ni usap. Ni kenapa ni? Dia tanya. Pak anda aku, tak ada lah. Ni accident. Langgar motor. Kena langgar motor. Dan orang teruskan sembang. Sebab pak anda aku ni jenis yang dia senang. Kita ni senang nak bersembang dengan dia. Dia ni macam peramah juga. So memang bersembang lah lama dengan pakcik tu. Daripada, kalau cakap aku, daripada pukul 1 macam tu sampai lebih kurang pukul 4 diorang sembang. Lama tak lama. Tak tahu apa yang disembang ni kan. Tapi memang rancak. Sembang sampai pukul 4 pakcik ni minta undur diri dulu. So pakcik ni cakap, okey lah nak, dah pukul 4 ni, lama kita sembang pakcik nak minta diri dulu lah, ansur dulu. Lepas tu pak anda aku, okey, terima kasih pakcik, cakap macam tu. Masih sudi lawat, sudi ziarah, tak ada kawan, masih macam tu lah. Lepas tu pakcik ni senyum. Kerana pakcik ni nak beransur pergi lah. Sementara pakcik tu berjalan, pak anda aku ni macam, and dia terfikir, macam mana pakcik ni boleh masuk bilik sebab bilik ni dia asingkan. So mungkin ada anak dia sakit, so dia teman di kawasan luar, maknanya berhampiran dengan bilik pak anda aku ni ditempatkan. So dia pun tanyalah pakcik ni, pakcik, pakcik duduk ward mana? Duduk bilik mana? Macam tu. Pakcik ni cakap, pakcik ni duduk kat bilik ni lah. Pakcik duduk kat bilik ni. Tu lah, katil tu lah pakcik duduk. Dan pakcik mati pun kat situ. Dia cakap macam tu. Pak anda aku ni gelak je lah, sebab dia dah lama bersembang. So pakcik ni bergurau lah. Pakcik ni cakap tu, dia mati kat situ kan, duduk kat situ. Masa dulu dia sakit, dia duduk kat situ, mati pun kat situ. Pak anda ni, aku ni pun gelak kan, tengok pakcik ni bergurau. So dia pun tengoklah pakcik ni beransur pergi kan. Tengok pakcik ni beransur pergi pelan-pelan. And then yang memeranjatkan adalah pakcik ni dia tak buka pintu, dia tembus je. Pak anda aku ni dah tengok, time tu dah tak fikir apa lah, blank. So apa yang pakcik ni cakap betul ke? So cerita pasal pak anda aku tu kan, seram gak? Seram. Bagi aku memang, masa aku dengar memang seram lah. Sebab aku pernah duduk kat hospital. Juga. Dan aku tidur kat situ dalam 3 ke 4 hari kot. Kau bayangkan waktu tu aku tidur kat hospital tu, dia macam ni tau. Suasana gelap, macam light off, gelap. Lampu yang ada pun daripada ni macam koridor ada lampu, tapi dekat kawasan-kawasan yang menempatkan katil-katil ni gelap. Yang ada ni macam lampu oranye ni dekat atas dekat katil.
Itu je. Memang kau bayangkan lah suasana dalam malam tu macam mana. Seram. Pagi memang hospital nampak sesak, tapi malam seram, babe. So itu je 3 kompilasi kisah seram hospital yang aku boleh share kat korang. Aku rasa kita boleh buat part 2 untuk hospital, sebab aku rasa kita boleh banyak bincangkan banyak cerita seram pasal hospital. So kalau korang ada cerita seram, pengalaman sendiri ataupun pengalaman online, ataupun tak kisahlah kisah seram apa-apa pun, korang boleh je email kat kita orang, fizikscream@gmail.com, fi2ik scream@gmail.com. Kita orang akan letak link dekat bawah. So apa pun, hospital ni tempat yang kita tahu memang banyak menempatkan jasad-jasad tak bernyawa, and mungkin asbab daripada itulah yang jadikan benda-benda ni suka duduk kat hospital, sebab vibes dia yang macam tu. So kita ni yang duduk kat hospital tu, apa yang penting adalah kena jaga adab, kan. Kita tak boleh buat suka hati, sebab mungkin kat situ tempat diorang juga. Kita duduk sana, diorang pun duduk. So berbagi-bagilah dunia ni dengan diorang macam tu. Okay, aku rasa tu je untuk malam ni. Antara 3 kisah seram tadi, korang rasa mana yang seram? 1 ke, 2 ke, 3 ke? Korang boleh drop komen kat bawah. And jangan lupa like, comment and share, subscribe and tekan notification button. So bila kita orang update video baru nanti, korang akan dapat notifikasi dulu. Okay, tu je kot. Selamat malam. Kamsahamnida. Annyeong.